Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dalam Respon SD kali ini kita akan bincangkan topik menegur, jangan sampai menghina. Viral baru-baru ini seorang influencer yang membuat review makanan di sebuah restoran di mana cara makannya yang menjadi tumpuan dan kecaman netizen. Ramai yang menegur influencer tersebut. Di ruang komen, malah ada juga segelintir netizen yang mengambil kesempatan untuk menegur sekaligus membuat, menghina atau membuat body shaming influencer tersebut. Islam melarang kita menghina apa sahaja makhluk Allah di muka bumi ini kerana ia ibarat kita menghina ciptaan Allah. Maka hari ini saya nak kongsikan tips menegur mengikut cara Nabi SAW. Pertama, bertindak adil dan menjaga hati pihak yang ditegur. Dalam memberi teguran, memandang kepada siapa yang menerima teguran itu penting. Walau bagaimanapun, jangan terlepas melihat situasi sebelum memberi teguran. Menampak gambaran situasi yang jelas boleh membantu memberi idea untuk membuat teguran. Jika teguran yang ingin diberikan tertumpu kepada satu pihak saja, mudah jalannya. Sebaliknya, jika dalam situasi yang melibatkan lebih dari satu orang, peranan orang tengah sangat penting. Orang tengah perlu berfikir dengan kreatif dan bertindak adil untuk kedua-dua belah pihak. Contoh situasi yang boleh diberikan adalah semasa pertelingkahan. Kita lihat bagaimana kisah semasa Rasulullah SAW sedang mengadili perbalahan antara sahabat baiknya Umar radhiyallahu anhu dan Hisham ibnu Hakim ibnu Hizam. Daripada Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Hisham ibnu Hakim ibnu Hizam membaca surah Al-Furqan di zaman Rasulullah SAW. Lalu aku mendengar bacaannya, nyatalah dia membaca dengan huruf yang banyak yang tidak diajar oleh Rasulullah SAW kepadaku. Aku hampir-hampir menghalangnya di dalam salat, tapi aku menahan diriku sehingga dia memberi salam. Lalu aku pun memegang bajunya seraya berkata, siapakah yang mengajarkan engkau akan surah ini yang aku dengar engkau membacanya? Dia menjawab, Rasulullah SAW yang mengajarkan kepadaku. Aku balik menjawab, engkau bohong. Rasulullah SAW telah mengajarkanku cara yang berbeza daripada bacaan engkau. Lalu aku mengheretnya menuju kepada Rasulullah SAW. Kemudian aku berkata, aku mendengar lelaki ini, yakni Hisham, membaca surah Al-Furqan dengan huruf yang banyak tidak diajar oleh engkau kepadaku. Maka Rasulullah SAW menjawab, lepaskanlah, bacalah wahai Hisham. Maka Hisham pun membacanya dengan bacaan yang aku dengar dia membacanya sebelum itu. Kemudian Rasulullah SAW berkata, demikianlah ia diturunkan. Kemudian baginda berkata, bacalah wahai Umar. Lalu aku membacanya dengan bacaan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepadaku. Lalu Rasulullah SAW berkata, demikianlah ia diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf. Maka bacalah dengan bacaan yang mudah bagi kamu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kaedah Rasulullah SAW dalam mengadili situasi perbalahan ini, kita lihat Nabi mendengar hujah dan kenyataan dari kedua-dua belah pihak. Nabi juga menghormati pandangan dan juga pendapat masing-masing. Dan kita lihat baginda membuat keputusan yang adil dan untuk kedua-dua belah pihak supaya kedua-dua belah pihak berpuas hati. Baginda SAW sangat perlu dicontohi. Baginda tidak membuat keputusan yang berat sebelah sekalipun baginda mempunyai hubungan yang lebih rapat dengan Sayyidina Umar. Yang pertama. Keduanya, tuan-tuan sekalian, memperbetulkan kesilapan untuk perkara yang lebih baik. Rasulullah SAW juga pernah membuat teguran kepada siapa sekalipun atas perbuatan atau perkara yang diucapkan adalah tidak salah. Rasulullah SAW akan terus memperbetulkan dan memberikan 7 ajar sebagaimana dinyatakan dalam hadis. Dalam satu hadis yang bermaksud dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, adakah kami apabila bersama-sama Rasulullah SAW dalam salat kami menyebut salam sejahtera kepada Allah dan daripada hambanya, salam sejahtera kepada si fulan, salam sejahtera kepada Jibril, salam sejahtera kepada Mikail. Lalu Nabi SAW berkata, jangan sebut salam sejahtera kepada Allah kerana Allah adalah sejahtera, tapi sebutlah segala kemuliaan, salawat dan segala yang baik-baiknya hanya bagi Allah. Salam sejahtera ke atas engkau wahai Nabi serta rahmat Allah dan keberkatannya. Salam sejahtera ke atas kami dan ke atas hamba-hamba yang soleh. Apabila kamu menyebut yang demikian, kamu telah timpakan kepada setiap hamba di langit atau di antara langit dan bumi. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan aku juga bersaksi bahawa Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya. Kemudian dia memilih doa yang disukainya dan berdoa dengannya. Tujuan Rasulullah SAW menegur adalah untuk meningkatkan kepada yang lebih baik dan mendapatkan perkara yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, menegur melalui contoh perbuatan. Pendekatan Rasulullah dalam menegur tidak hanya terbatas melalui komunikasi lisan sahaja. Menegur dengan memberi contoh perlakuan yang sebetulnya lebih mudah diikuti.
secara tidak langsung dapat menjaga air muka orang tersebut di hadapan orang lain dari memberi teguran secara terang-terangan. Rasulullah SAW menegur Abu Jubair dengan berhemah dan mengajarkan cara berwuduk dan betul seperti yang diceritakan dalam hadis ini, iaitu daripada Jubair ibnu Nufair, daripada bapanya, bahawa dia, yakni Nufair, telah datang menemui Rasulullah SAW, lalu baginda menyuruhnya supaya dibawakan kepadanya air wuduk. Maka Rasulullah SAW berkata, wahai Abu Jubair, berwuduklah. Maka Abu Jubair pun memulakan dengan mulutnya. Rasulullah SAW berkata, jangan mulakan dengan mulut kamu, wahai Abu Jubair. Sesungguhnya orang kafir memulakan dengan mulut mereka. Kemudian Rasulullah SAW meminta air wuduk, lalu baginda membasuh kedua tapak tangannya sehingga memurnikannya. Kemudian baginda berkumur dan menghisap air ke hidung sebanyak 3 kali. Kemudian baginda membasuh mukanya 3 kali. Seterusnya membasuh tangan kanannya sehingga ke siku sebanyak 3 kali. Tangan kiri juga 3 kali, terusnya menyapu kepalanya dan membasuh kedua-dua kakinya. Tegahan dan teguran yang disampaikan kepada kita adalah kerana kasih dan sayang untuk memelihara diri dari kemudaratan. Seperti yang ditegah oleh Rasulullah SAW, melarang memasukkan air ke mulut terlebih dahulu sebelum membersihkan tangan. Hikmah larangan tersebut sangat cantik. Baginda bimbang kuman daripada tangan akan masuk terus ke mulut jika tidak akan dibersihkan terlebih dahulu. Ya, perkara membersihkan tangan ini nampak kecil, tapi siapa tahu mungkin kuman tersebut akan membawa penyakit dan menjejaskan kesihatan. Kisah teladan dan pribadi dari Rasulullah SAW sangat baik untuk dicontohi dan diambil pengajaran. Teguran yang berhemah dan bijak caranya dapat melembutkan hati orang yang menerima teguran. Bagi orang yang menerima teguran pula, berlapang dada dan pinjamkan sejenak hatimu untuk menghayati firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jika ingin menegur, tegurlah dengan baik. Jika tidak, mendiamkan diri itu lebih baik. Seperti mana hadis Nabi, dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di akhir kalam, dalam menasihat, jangan sampai kita menghina. Dalam teguran, jangan sampai mengotorkan kata. Jadi, semoga kita jumpa lagi dalam respon SD yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.